بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat semula kita bertemu untuk kita menyambung kembali kitab kita, iaitu Tuhfatul Marid, sebuah kitab yang membicarakan tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap di dalam berurusan dengan ujian, khususnya berkaitan dengan sakit yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Yang kitab ini diterjemahkan dengan tajuk Tahurun InsyaAllah, menjadi pribadi yang tegar di tengah badai duka. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin Hafizahullahu Ta'ala, yang memuatkan 7 perbahasan. Dan insyaAllah pagi ini kita akan memasuki perbahasan ataupun bab yang kelima. Ya, kita berpindah daripada bab yang keempat yang telah selesai berlalu penjelasannya, yang terdiri daripada 4 bahagian. Sekarang kita memasuki bab baru, bab selanjutnya di dalam perbahasan berkaitan dengan Tuhfatul Marid ini, di bawah tajuk Tautkan Hati Hanya Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 5 ini mengandungi 6 bahagian, 6 penjelasan, dan kita mulai dengan bahagian yang pertama, iaitu perbanyakkanlah istighfar dan taubat. Kemudian nanti akan disusuli dengan bahagian yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahagian yang ketiga, optimislah terhadap kesembuhan, maknanya yakinlah terhadap kesembuhan. Yang keempat, iaitu bahagian yang keempat, jangan datangi dukun atau paranormal. Ya. Dan bahagian yang kelima adalah jangan gundah kerana tidak dapat mengejar dunia. Dan bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang keenam dalam bab yang kelima ini, adalah jangan mengadu kepada sesama makhluk. Baik. Kalau dilihat dari segi perbahasan dalam bahagian bab yang kelima ini, berdasarkan 6 bahagian yang dipaparkan tadi, maka ini menunjukkan satu bab yang sangat besar, yang sangat penting, yang merupakan asas atau pokok yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim ketika mana dia berhadapan dengan ujian, sakit daripada Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan lain-lain musibah. Dan bab ini adalah untuk meletakkan diri kita, ya, untuk meletakkan diri kita berada di landasan yang benar, sebagai asas, sebagai pokok, iaitu di dalam kita berurusan dengan sakit, yang mana perkara ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang diuji dengan sakit atau musibah. Dan dia merupakan perkara yang merupakan kewajiban kerana ia berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya dan pengharapan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kerana dia mengetahui bahawa sakit atau apa sahaja musibah yang ditimpakan kepadanya, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat, inilah jalan pertama dan utama mengikut skala prioriti, ya, untuk dilaksanakan oleh seorang Muslim. Agar dengan itu maka musibah yang menimpanya akan berlalu, pergi, dan
dijauhi daripadanya dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana untuk kita berhadapan dengan masalah, musibah. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebut di premis awal sebelum ini, apa saja yang Allah Ta'ala uji kepada kita, yang takdirnya yang tak kita sukai, apa yang wajib kita buat? Yang pertamanya adalah terima kenyataan itu, terima takdir itu. Makna terima takdir Allah itu adalah yang pertamanya adalah redha, disusuli dengan sabar. Ya, kemudian ya disusuli dengan iaitu melakukan tindakan. Ya. Untuk melakukan tindakan terhadap musibah yang kita hadapi itu, ada langkah yang sebelumnya, iaitu hendaklah kita ketahui, kita sedari kenapakah Allah Ta'ala timpakan dan turunkan ujian, musibah atau bala ataupun sakit terhadap hamba-hambanya. Tentunya memiliki sebab. Dengan kita mengetahui sebab ini, maka kita tahu bagaimana nak menyelesaikannya in the first place. Jadi sebagai langkah yang paling utama, sebelum kita melakukan perawatan dari sudut menggunakan usaha manusia, sama ada dari sudut perubatan dan sebagainya, usaha yang lebih dahulu daripada itu, yang paling penting adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam dalam apa situasi pun, Islam itu sempurna. Dia datang kepada umat manusia ini dengan membawa 3 perkara kepadanya, iaitu yang pertamanya untuk menjelaskan apakah musibah-musibah yang menimpanya itu disebabkan oleh apa. Apa punca dari jurusan musibah itu Allah timpakan pada umat manusia. Kemudian setelah mengetahui puncanya kenapa musibah itu diturunkan, maka langkah yang seterusnya adalah apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Inilah dia Islam datang dengan 3 perkara, iaitu masalah, punca dan penyelesaian. Maka barang siapa yang lari daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia tak akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Baik. Jadi bahagian ini ada kaitan dengan apa yang telah kita nyatakan. Sebab itu pengarang Hafizahullah Ta'ala memasukkan bahagian ini kerana bahagian inilah bahagian yang paling utama, yang perlu dan wajib diberikan perhatian, agar masalah-masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan musibah sakit ini, atau apa saja musibah yang ditimpakan kepada manusia, dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai mengikut aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Islam menjelaskan penyelesaiannya, apa tindakan yang perlu dilakukan. Baik, tindakan yang pertama yang perlu dilakukan ini dipaparkan pada bahagian yang akan kita bicarakan, iaitu pada bahagian yang pertama, apakah yang perlu kita buat, yang wajib kita laksanakan. Maka inilah dia perkara yang paling asas, yang tak boleh ditinggalkan untuk menyelesaikan apa saja musibah, khususnya tentang sakit yang sedang kita bicarakan dalam kitab Tuhfatul Marid ini. Kata pengarang Hafizahullah Ta'ala, bahagian pertama adalah perbanyakkanlah istighfar dan taubat. Ini 2 perbuatan yang barangkali banyak manusia tidak mengendahkannya. Kita jarang menyedari bahawa musibah yang menimpa diri kita sendiri atau orang lain, atau dalam masyarakat, atau pada sebuah negara, pada hakikatnya adalah akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan secara peribadi. Setiap orang bila berkumpul padanya pelbagai dosa, maka itu merupakan salah satu daripada sebab kenapa Allah turunkan musibah, yang kita istilahkan bahasanya sebagai bala kepada manusia. Maka apabila kita mengetahui salah satu sebab kenapa Allah Ta'ala menurunkan musibah itu disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dan dosa yang paling besar yang mendatangkan kemurkaan Allah adalah datang daripada jurusan dosa melakukan kesyirikan kepada Allah, dosa melakukan perkara-perkara bid'ah, dan dosa melakukan perkara-perkara maksiat. Ini 3 punca yang paling utama. Pertama disebabkan kesyirikan, kekufuran. Yang kedua disebabkan oleh perkara bid'ah yang tidak ada aturannya daripada Nabi SAW, bukan daripada bahagian agama, lalu digezetkan menjadi agama. Dan yang ketiga adalah maksiat-maksiat. Sebut saja seperti dosa-dosa besar dilakukan secara berleluasa oleh manusia. Di antara contohnya, Nabi SAW menjelaskan
Ya, Nabi SAW menjelaskan, la tazalu ummati bi khairin ma lam yafshu fihim waladuz zina. Fa iza fasha fihim waladuz zina fayushiku an yu'ammahumullahu bi'adzab. Umatku sentiasa akan berada di dalam keadaan baik selama mana anak hasil perzinaan zina belum bermaharajalela di tengah-tengah mereka. Bila anak hasil zina telah bermaharajalela di tengah-tengah mereka, maka tidak lama lagi Allah Ta'ala akan menimpakan azabnya, siksanya kepada mereka semua. Ini di antara sebab dosa, ya, Allah turunkan azab. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, tidaklah perbuatan zina bermaharajalela di sesuatu kaum sehingga mereka berterang-terangan, ya, mereka lakukan perzinaan itu secara terang-terangan ketika melakukannya, melainkan akan ada pada mereka berbagai wabak, ya, wabak penyakit, ya, seperti at-ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelum mereka. Dan pada, ya, jalur hadis ini dinyatakan tidaklah perbuatan zina bermaharajalela di satu kaum melainkan akan banyak kematian di tengah-tengah mereka. Ini adalah realiti. Cuba lihat, perzinaan berlaku berleluasa di zaman sekarang, terang-terangan, di siang hari, di malam hari, ya, bahkan di merata tempat, ya, bukan hanya di negara orang kafir, bahkan di negara yang di, ya, majoriti pemiliknya ataupun negara Islam pun berlaku perzinaan berleluasa. Itu satu daripada sekian banyak dosa-dosa besar yang berlaku secara terang-terangan. Ya, banyaknya anak zina dibuang merata-rata, ya, dengan zalimnya. Ini adalah di antaranya, ya, contoh yang disebut dalam hadis. Begitu jugalah, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam, ya, surah As-Sajdah ayat 21, walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami akan menimpakan kepada mereka sebahagian azab, ya, sebahagian azab, ya, sebelum azab yang lebih besar, ya, azab yang kecil di dunia dan yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan dengan azab dekat atau kecil ialah berbagai musibah yang terjadi di dunia, penyakit dan petaka yang Allah timpakan pada hamba-hambanya agar mereka bertaubat, ya. Jadi penyakit dan seumpamanya itu adalah, ya, di antara puncanya kerana manusia melakukan kemaksiatan, ya, secara berleluasa, ya, secara terang-terangan. Dan ini semuanya adalah akibat daripada kejahatan tangan-tangan manusia, ya. Walaupun di kalangan manusia itu masih ada sisa orang-orang yang soleh, orang yang alim, namun bila Allah turunkan azab, semuanya akan menghadapinya, menanggungnya, merasainya. Pada satu hari Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun?" Qal, "Na'am, idza kasura al-khubz." Ya Rasulullah, ya, apakah kita akan dibinasakan sedangkan di tengah-tengah kami masih didapatkan orang-orang yang soleh? Mendengar pertanyaan isteri beliau yang tercinta itu, Nabi SAW bersabda, ya, bila orang-orang yang jahat telah berjumlah ramai. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ini adalah di antara yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ya, kenapakah banyaknya musibah-musibah yang silih berganti yang menimpa umat manusia? Tak lain dan tak bukan, salah satu punca utamanya adalah akibat perbuatan maksiat yang mendatijahkan dosa-dosa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan, ya, banyak, ya, yakni dari kesalahan-kesalahan engkau. Nabi SAW bersabda, "Makhtalaja irkun wala ainun illa bi zambin wa ma yadfa'ullahu anhu akthar." Ya, muka surat 195. Tidaklah urat, ya,
dan mata berkedut, jadi urat yang berada sekitar mata itu berkedut, melainkan hal itu terjadi kerana dosa. Namun apa yang Allah Ta'ala cegah dari kedutan itu lebih banyak lagi. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku pada anggota tubuh badan kita itu juga salah satu puncanya disebabkan dosa. Makin banyak dosa, ya, maka ya nampak pada penampilan diri. Ya, contoh kadang cuba kita lihat orang yang tidak melakukan solat sepanjang usia dia. Cuba lihat wajahnya. Ya, nampak muram, suram, tidak berseri. Ya, nampak seolah-olah ya, macam tua. Apatah lagi dia di usia tua. Itu contoh. Jadi ya, kena ingat bahawa apa saja musibah yang Allah timpakan pada kita, tak lain dan tak bukan, salah satu puncanya adalah kerana dosa. Iaitu dengan itu mengetahui penyebab sakit, ya, mengetahui punca penyakit adalah faktor yang dapat menyembuhkan pengubatan. Dan setiap musibah yang Allah timpakan, pertama kali yang terdetik di hati kita adalah melihat pada diri masing-masing asbab, iaitu dosa. Itu orang yang beriman, dia akan langsung terdetik, dosa apakah yang telah aku lakukan ya Allah sehingga aku diuji dengan musibah sakit ini. Sebab kita dah sebut, sakit di antara faedahnya adalah untuk menutup pintu-pintu melakukan maksiat. Orang yang bermaksiat bila diuji dengan sakit, dia sudah tidak boleh lagi berleluasa. Jalan untuk dia melakukan kemaksiatan telah ditutup. Contoh, dia profesionnya pencuri, menipu. Bila dia terlantar di hospital, aktiviti tersebut sudah tidak boleh dilakukannya. Ya. Nampak dari sudut musibah itu mendatangkan kesulitan, kepayahan, kerugian. Tapi di sudut manfaat, dia telah terselamat. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada melakukan aktiviti kejahatan yang itu berterusan. Jadi sebenarnya puncanya adalah apa? Dosa-dosa yang dilakukan, maka Allah turunkan untuk sama ada dia mahu mengambil peringatan dan pengajaran untuk berhenti dan kembali kepada Allah. Jadi setiap diri apabila berada di dalam situasi musibah ini, wajib bagi mereka, iaitu memohon keampunan dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa masing-masing. Tidak perlu menuding jari, dia mengatakan orang itu dan orang ini bersalah dan seumpamanya. Ya, hendaklah setiap diri menunjuk pada diri masing-masing, ya, mengisaf diri bahawa kita sendiri banyak melakukan dosa-dosa. Ya. Selama ini kita leka dan lalai, ya, dari menunaikan hak Allah Ta'ala. Banyak melakukan pelanggaran dan berbuat maksiat. Ya, kita selama ini terkasima dan tersibukkan dengan ketamakan terhadap nikmat dunia. Ya, dan kita tidak mengindahkan peringatan demi peringatan dari Allah Ta'ala. Ya, menerusi pelbagai petanda-petanda yang Allah tunjukkan, musibah, kesulitan, kepayahan, ya, pelbagai penyakit, cari jalan tak selesai-selesai sampai ke hari ini. Maka tak lain dan tak bukan, ya, ada sesuatu yang masih tak kena dengan diri kita. Iaitu apa? Iaitu kita tidak kembali kepada Allah dengan memulakan langkah yang paling utama, iaitu kita memohon keampunan kepada Allah. Ya. Kita masih tersibukkan dengan usaha kita sendiri, ikhtiar, ya, dengan cara perbuatan dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk mengambil cara yang diajar oleh Nabi SAW, iaitu kembali kepada punca yang menurunkan penyakit itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Nak mengingatkan manusia, kamu perlu kembali kepada Allah, kamu bergantung kepada Allah. Ya, langkah pertama untuk kamu mendapat, ya, kesembuhan ataupun diangkat musibah ini tak lain dan tak bukan kamu menyerah diri kamu kepada Allah dengan mengakui bahawa kamu adalah pelaku-pelaku dosa. Sebab dosa itulah, ya, maka diturunkan pelbagai musibah. Jadi sebab itulah, ya, bab ini untuk mengingatkan kita betapa wajibnya menjaga keterkaitan hati kita, ketergantungan hati kita, ya, kepada Allah Ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dengan bergantung hanya kepadanya sahaja, ya, menerusi memperbanyakkan istighfar, ya, dan juga memperbanyakkan bersegera di dalam bertaubat kepada Allah, ya, nescaya dengan itu Allah akan berikan kita ketenangan, kelapangan, kesabaran, ya, redha, bersyukur. Dengan itu akan datanglah, akan muncullah, akan tibalah, iaitu penyelesaiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sendiri. Maka inilah perkara yang wajib kita lakukan oleh semua kita, khususnya kita rakyat Malaysia. Ya, wajib kesemuanya bertaubat dan istighfar kepada Allah. Hentikan seluruh kerja buat maksiat kita,
ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan asbab itu sedikit demi sedikit tabir ya musibah ini akan diangkat ya sedikit demi sedikit, seperti mana air banjir bila berhenti hujan dari langit, Allah perintahkan bumi untuk menyerap air sedikit demi sedikit, akhirnya bumi kembali kepada keadaan asal. Begitulah dia perumpamaan. Apa saja yang berlaku, Allah ingin kita mengikut aturan sunnatullah itu. Ya, jadi pengarang Hafizahullah mengatakan, ubatilah sakit anda dengan menghilangkan penyebabnya terlebih dahulu. Jangan menyelesaikan masalah musibah dengan mengambil tindakan terhadap simptom, bukan terhadap root cause. Sebab itu, mengambil tindakan terhadap simptom tak akan menyelesaikan masalah itu selama-lamanya. Contoh orang yang demam, dia pergi ke klinik, ya doktor langsung saja bagi ubat, bagi Panadol umpamanya. Dia balik, kemudian demam lagi. Ya, pergi lagi, doktor bagi ubat yang lebih kuat. Berlalu masa, demam lagi dia. Ya, sebenarnya doktor hanya tidak buat root cause analysis yang tepat. Demam saja 38 darjah Celsius bagi ubat untuk sembuh. Kalau dia buat root cause analysis ya secara detail, rupa-rupanya punca demam dia. Ya, bila dia cek, kenapa kamu demam? Oh, saya ni bekerja sikit. Apa kerja kamu, kerja apa? Ya, bagaimana situasi kerja? Oh, saya kerja dalam keadaan yang sangat stres. Hari-hari kena pressure dengan bos. Jadi saya tak tahan. Rupanya demam dia punca daripada stres. Ya, bukan punca daripada terjangkit penyakit orang lain ke, ataupun bakteria atau virus ke. Rupanya dia stres. Jadi dia tension, akhirnya menyebabkan keseimbangan badan dia tidak stabil, akhirnya dia demam. Jadi penyelesaiannya adalah terhadap stres. Ya, bagi ubat tetap tak selesai masalah. Jadi selesaikan stres dia dulu. Ya, puncanya. Jadi bila dapat diselesaikan punca stres itu, maka ubat yang diberikan itu sesuai, maka dia akan sembuh insya-Allah. Jadi begitu juga ya dengan penyakit yang kita hadapi sekarang. Contohnya Covid umpamanya. Inilah pentingnya para ahli agama, orang-orang yang memahami bab ini, bergabung bersama dengan tokoh-tokoh perubatan itu. Sebab itu seorang pemerintah, pemimpin wajib ketika dia membuat ucapan, ya apatah lagi dalam situasi sekarang yang makin kronik ini, tak lain dan tak bukan, tak ada caranya melainkan mengingatkan mereka kepada Allah. Ittaqillah. Ya. Kerana ini wajib disampaikan kepada rakyatnya. Kerana apa? Ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah. Mengingatkan mereka bahawa penyakit ini bukan disebabkan oleh Covid itu. Covid itu hanya menyalahkan perintah daripada Rabb-nya. Ya. Jadi kembali kepada pemerintah itu, iaitu Allah Ta'ala yang memerintahkan itu. Ya, minta kepada Allah. Manusia apa? Bersihkan diri kamu dulu. Diri kamu itu berdosa, banyak dosa, banyak. Jangankan hukum Allah kamu langgar, hukum KKM pun kamu langgar. Betul kan? Jangan keluar kalau tidak ada urusan. Pergi juga dia. PKB, bawa satu family pergi beriadah di Tasik sana, Tasik sini dengan anak-anak kecil. Degil tak manusia? Degil. Dalam urusan dunia ya dia langgar, dalam urusan akhirat apatah lagi. Ya, betapa banyak manusia yang masih belum sedar, masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong ambillah kamu. Ya. Jadi makin parah. Ya, manusia biasa saja. Dia kata aku tak kena, tak apa. Dia kira dia saja. Ya, nanti Allah takdirkan dia kena, baru ketika itu nak buat tindakan. Ya, ketika itu sudah penyesalan tidak berguna lagi. Ya, jadi ini adalah perkara yang paling basic, paling asas yang wajib dibuat oleh semua kita, iaitu istighfar dan meminta ampun kepada Allah. Kerana Allah dia Maha Pengampun. Allah datangkan musibah ini, khususnya Covid ini, untuk ya menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kerana hamba-hambanya melampaui batas, lupa, lalai, ya, meninggalkan kewajipan kepada Allah, banyak melakukan pelanggaran, maksiat berleluasa. Ahli agama pula tidak melakukan tugasnya dengan benar, tidak melakukan mencegah makruf, amal makruf nahi mungkar dan pelbagai. Ini semua orang kena. Ya, semua sekali terlibat. Ya. Jadi hendaklah kita semua kembali kepada Allah. Allah perintah ni. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ya, jadi Allah dia menerima taubat. Allah menunggu kita untuk bertaubat. Tapi masih belum, masih enggan. Masih terkesima, wiridnya masih tentang urusan dunia. Yang dia risaukan urusan dunia. Ya. Tapi tak risau dia dalam urusan kemurkaan Allah Ta'ala. Tak rasa. Ya. Yang dia sibukkan, yang dia tuntut daripada pihak-pihak yang berwenang, iaitu dalam urusan dunia. Ya. Dia tidak menuntut dari urusan yang berkaitan dengan mengingatkan rakyatnya, pada dirinya, agar iaitu segera beristighfar dan bertaubat, kembali menjadi hamba yang taat. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, ini dua perbuatan yang mendapat kemurkaan Allah Ta'ala, iaitu berbuat jahat, berbuat jahat, menganiaya diri sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berkata Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jal yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ya, tengok bagaimana Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku dosa pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku dosa pada malam hari. Yang demikian itu dia lakukan sehingga tiba saatnya matahari terbit daripada sebelah barat. Ya. Dalam hadis yang lain disebut, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit di sebelah barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Jadi jalan yang paling efektif untuk diangkat musibah, khususnya sakit, adalah bertaubat. Ya. Apa yang nak dihairatkan? Sebab Allah Ta'ala yang memerintahkan demikian. Cuba kita lihat. Jadi antara cara yang diajar oleh Nabi SAW yang telah kita pelajari sebelum ni adalah untuk diangkatnya musibah. Musibah apa saja. Ya, daripada sekecil perkara musibah sakit sampai sebesar perkara musibah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Betul kan? Bertaubat kepada Allah. Orang kafir dia bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan seluruh sesembahan kepada Allah, dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dia ampun seluruh dosa dia, bersih. Ya. Tapi kalau kamu ingkar, apa jadi? Allah hapuskan kaum-kaum itu yang ingkar. Ya, tinggal dalam lipatan sejarah, bekas-bekasnya saja. Ya. Jadi cara yang diajar oleh Allah Ta'ala itulah cara yang sepatutnya kita bersungguh-sungguh berjalan di atasnya. Contoh, ya sebelum ini, jalan penyelesaiannya adalah dengan membaca doa. Baca doa saja boleh selesai. Ya, dengan pelbagai doa yang diajar oleh Nabi SAW. Memohon doa kepada Allah. Ya, kemudian dengan melakukan ruqyah syar'iyah. Baca suratul Fatihah saja orang gila boleh sembuh. Baca suratul Fatihah saja, ya, orang yang disengat kala jengking boleh sembuh. Ya. Dan apa saja sakit boleh sembuh. Dengan satu syarat, bersihkan diri, bergantung berharapan kepada Allah, bersabar, redha dengan segala ketentuan takdir. Bila cukup semua syarat-syarat itu, maka Allah akan pasti angkat tabir kesulitan dan kepayahan. Ya. Baca 3 kul saja sembuh sakit. Sebagaimana Nabi SAW sembuh daripada disihir oleh Labid bin A'sam itu. Ya, dengan diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Dan banyak doa-doa yang telah kita pelajari sebelum ini. Ya, pelbagai doa. Tapi dengan syarat apa? Syarat iaitu yakin bahawa Allah Ta'ala itulah yang mendatangkan sakit dan dialah yang mengangkat sakit. Bagaimana Allah angkat sakit? Dengan dimakbulkan doa kita, dengan bersihnya diri kita daripada segala perkara-perkara yang menjadi penghalang hijab terhadap turunnya bantuan daripada Allah, iaitu dosa. Sebab itulah Nabi SAW memberikan contoh teladan yang tertinggi kepada kita. Nabi SAW beristighfar, mencontohkan kepada umatnya, sekurang-kurangnya 70 kali atau 100 kali sehari. Ya, sebagaimana dalam riwayat disebut, Nabi SAW, dalam hadis disebut, wallahi, kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah
wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali dalam sehari. Padahal Nabi SAW maksum, tak berdosa. Dosa yang telah lalu, kini dah akan datang, semuanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa Nabi SAW melakukan perkara ini? Menunjukkan betapa Nabi SAW bergantung, ya, taat, tunduk, patuh, ya, kepada Allah Ta'ala, dan menjadi contoh teladan kepada umatnya untuk mencontohinya. Apatah lagi kita banyak dosa, ya. Jadi sungguh dalam saat-saat kritis seperti ini, dalam situasi seperti ini, maka lebih aula, lebih utama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kembali kepadanya dengan menyatakan, ya, menyatakan pengakuan diri banyak berdosa, banyak maksiat. Maka perbanyakkan istighfar dan bertaubat. Istighfar mudah saja dilakukan, ya. Astaghfirullah, ya. Astaghfirullah ataupun Rabbighfirli, ya. Rabbighfirli, ya. Ataupun panjang sedikit, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun yang sempurna, iaitu Sayyidul Istighfar, nanti kita akan sebut. Maka wahai diri-diri setiap kita, menjadi kewajipan kita untuk sama-sama melakukan hal yang satu ini, agar Allah jaga kita daripada musibah, ya, khususnya penyakit yang sedang melanda satu dunia pada hari ini, yang manusia masih tenggelam punca, tak tahu bagaimana nak menyelesaikannya. Asalnya seolah-olah dapat diselesaikan, ya, dalam istilahnya dapat meratakan, ya, curve, iaitu dapat meratakan lengkungan, ya, graf, ya, kawalan COVID-19. Tiba-tiba secara mendadak dia naik seolah-olah tak terkawal, ya, daripada grafnya sedikit turun terkawal mendata, ingat dah stabil dah, tiba-tiba naik bukan sedikit, tiba-tiba bencana naik, memuncak, ya, sehingga mendatangkan kekhawatiran dan kegusaran pada seluruh rakyat, khususnya Malaysia, ya, sehingga yang arahan asalnya, ya, iaitu memberikan pengarahan pada anak-anak sekolah boleh sudah memasuki sekolah pada hari Rabu ini, semua tingkatan, tiba-tiba keluar arahan pada hari semalam hanya yang akan menduduki peperiksaan saja. Ya, sepatutnya dalam situasi sekarang yang kritikal, ya, sepatutnya adalah langkah pencegahan. Bersabar, urusan dunia bersabar dulu, betul kan? Sekolah itu sabar dulu. Nanti kalau dah berlaku secara berleluasa, apa lagi yang boleh kita buat? Masya Allah, Islam kan mengajar, langkahnya adalah prevention, ya, bertahan dulu. Kan kita belajar daripada sejarah penyakit-penyakit yang Allah timpakan, khususnya penyakit taun yang membunuh korban puluhan ribu, ratusan ribu, ya. Bersabar. Urusan dunia ini dia perkara kecil, tak perlu risau anak tak sekolah setahun atau 2 tahun. Itu urusan dunia. Yang risau nyawa mereka itu. Bagi contoh, orang kadang prioritinya pada dunia lebih pada prioritinya dalam urusan keselamatan ataupun urusan agama. Cuba lihat, ya, betapa ramai anak-anak yang bersekolah tak pernah bersekolah pun, akademiknya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kenapa dia tak pernah sekolah akademik? Sebab dia belajar di pondok, dia belajar di madrasah, dia belajar di ma'had, dia ambil sepenuh masanya belajar sistem pondok, ataupun dia belajar hafal Quran, tahfiz, ya, sampai tingkatan 5 selesai dia hafal Quran, belajar pelbagai kitab. Kemudian masuk umurnya 18 tahun, dia ambil SPM, setahun atau 2 tahun saja, lulus dia. Bahkan ada di antara mereka itu sangat cemerlang. Menjadi pelajaran pada kita dalam urusan dunia sebenarnya, ya, selama ini kita melalui jalan yang very hard way, jalan yang susah, panjang, ya. Tengok pelajar tahfiz itu, dia melalui jalan yang smart way. 5 tahun dia kompres jadi setahun atau 2 tahun saja. Sebenarnya otak manusia ni dia boleh disusun gitu, ya. Kita boleh simplify, boleh summarize. Macam karangan kan, dalam subjek bahasa Malaysia ada satu subjek, iaitu meringkaskan karangan. Ya, karangan tu satu muka surat, ringkaskan jadi 1/3. Boleh tak? Boleh. Itu smart work. Orang smart dia boleh buat kombinasi. Cuba kita lihat dalam sistem dunia pelajaran. Kita ambil contoh, kalau di Selangor umpamanya, sekolah pagi, sekolah akademik,
Belajar macam-macam subjek. Nanti balik sekolah, rehat sebentar, solat zuhur, pergi pula sekolah agama. Sekolah agama pula. Ya, daripada pukul 2 katakan sampai pukul 4. Daripada pagi sampai petang sekolah. Datang orang yang kreatif, macam mana ni kita nak release? Supaya budak-budak ni dia ada enjoy time dia untuk waktu kecil. Dengan bermain-main dan sebagainya. Tak stres oleh bebanan pelajaran. Lalu apa dia buat? Dia compress both, 2 in 1. Belajar daripada shampoo tu, 3 in 1. Betul kan? Dia combine saja. Ya. Boleh sampai belajar 2 sekali digabungkan jadi 1. Masuk sekolah 7.30 seperti sekolah lain. Kemudian sampai pukul 2 saja. Sampai pukul 1.30 berhenti, solat zuhur berjamaah di sekolah saja. Pukul 2 balik. Petang you have your own time. Berjaya tak? Cemerlang bukan main lagi. Mengalahkan sekolah yang biasa tu. Jadi sebenarnya dalam urusan dunia ni, don't worry. Ya. Kita boleh fikir macam mana nak combine, compress subjek yang 5 tahun tu, yang 3 tahun tu boleh saja jadi setahun. Cuba kita lihat sistem luar negara, betul kan? Cepat dia belajar. Universiti dia dulu kita belajar universiti lama sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian dia buat improvement, boleh 3 tahun saja ijazah. Ijazah tu 3 tahun saja. Yang biasanya diploma 2.5 years to 3 years. Semuanya boleh kita buat. Dengan bagaimana identify mana subjek yang non value added, keluarkan dia. Yang tak memberi keperluan pada zaman sekarang. Boleh saja. Ini orang-orang yang bercimpung dalam ilmu pendidikan. Mereka boleh melakukannya. Kenapa banyak sekolah sudah melakukan sistem demikian? Digabungkan. Agama tu masuk. Pelajaran yang dia belajar di sistem kurikulum sekolah JAIS itu, dia masuk dalam education dia. Dia cemerlang. Ya. Kerana ini memerlukan apa? Creativity and inovasi. Highly creative. Sebab urusan dunia kita boleh readjust. Sebab tu kalau sesiapa yang belajar ilmu pengurusan, dia akan belajar satu teknik. Ini ya, improvement teknik. Banyak. Tapi sayang dia tak terapkan dalam urusan untuk improve sistem ni. Contoh banyak teknik yang dia ajar. Ya. Dipanggil iaitu improvement techniques. Lebih daripada 1000 lebih tools yang boleh digunakan. Contoh kita guna perkataan scamper. Ini model sikit nak ajar. Tak ada kaitan di dunia. SCAMPR, scamper. Ya, bila kita nak buat satu, kita fikir, masukkan dalam perkataan dalam minda kita. Can we, first S, can we substitute or not? Boleh tukar tak? Sekarang guna kaedah fizikal, betul kan? Can we substitute to non-physical? Apa contoh? Daripada belajar menerusi bersemuka dengan guru, sekarang dah online. Betul kan? Itu kan improvement. No need to face, just through online. Zoom ke whatever lah. Yang dulu dah dimulakan oleh Universiti Maya. Dulu orang pandang sebelah mata. Sekarang hampir keseluruhannya. So our education system can be improved through sistem ni. Dah ada setahun pengalaman. Dia boleh melantik pakar-pakar untuk buat platform untuk belajar begitu saja. Dan itu sudah keperluan. Itu kan hikmah dia COVID. Ya. Belajar from everywhere. Macam kuliah kan. Nampak tak? Satu dunia boleh ikut. Itu contoh. Can we substitute? Ya. C, can we combine or not? C yang kedua, combine. Can we combine? Tadi, education system kan? Pagi dan petang. Can we combine or not? Oh yes, we can combine. Yeah. Possible. Yes, possible. Even impossible, we can turn it into possible. Gabung. Ringkaskan. Waktu dia macam mana? Subjek dia macam mana kita nak ajar. Itu guna summary punya sistem. Guna mind map. Guna kaedah-kaedah yang berbeza. Boleh saja. Jadi jangan risau. Urusan dunia tak sekolah pun tak apa. Nanti bila sampai masa dia dah aman, dah tenang, dah damai, dah selamat, minimum risk, pergilah sekolah. Sekarang gunakan platform online. Boleh saja. Yang hendaklah, yang perlu yang kita fokus pada how to solve our critical problem ni adalah COVID itu. Tak lain dan tak bukan. Pertama, ni dia kaedah ni. Bertaubat kembali kepada Allah. Dan melakukan sebab-sebab dari jurusan dunia. Kalau tak jalankan dua perkara ni, sampai bila tak selesai. Manusia pertama degil, tak mau dengar. Ya, aturan KKM pun dia tak ikut, apatah lagi aturan Allah. Sebab yang degil aturan KKM ni adalah orang yang degil dalam mengikut aturan Allah. Sebab kalau dia faham, dia taat kepada Allah, pasti yang itu automatik dia buat. Sebab taat pada pemerintah adalah kewajipan, adalah hal makruf. Pemerintah kata jangan keluar rumah, dia tak keluar kecuali ada keperluan. Jaga jarak, dia jaga jarak. Ni tak. Dia makin dekat jaraknya. Dia rasa selamba, dia rasa biasa saja. Tidak ada ketakutan dia. Ya, padahal situasi ini mengingatkan kita betapa takutnya kita kepada Allah. Sebab Allah datangkan kemurkaan menerusi datangnya musibah sakit ini. Bukan tempat kita, satu dunia.
Ya, ingat ni kaedah yang paling penting. Baik. Ya, jadi Nabi SAW mencontohkan kepada kita tentang ya, jalan untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala adalah iaitu bertakwa kepada Allah. Dan di antara ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka sentiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka dengan itu Allah akan turunkan keberkatan dari langit dan bumi. Jadi jalannya sekarang adalah satu-satunya jalan yang wajib dilakukan, yang tak boleh ditinggalkan di samping usaha dunia. Hendaklah kembali menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Dengan itu musibah ini Allah Ta'ala akan angkat. Sebab Allah jamin. Cuba lihat rumus untuk mendapat ya, mendapat apa? Kebaikan daripada Allah. Mendapat pertolongan daripada Allah. Ya, Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, andai kata sekiranya negeri-negeri penduduk ahli qura, ya, penduduk negeri itu beriman. Negeri itu termasuk dalamnya negara, negeri, ya, daerah, kota, kampung, taman. Mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami, yakni Allah Ta'ala akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Apa makna keberkahan? Allah turunkan rahmatnya, Allah tarik kembali keberkahannya, ya, Allah turunkan pengampunannya, Allah perintahkan COVID itu ya, berhenti tugas kamu, dah selesai, manusia dah kembali kepada aku. Contoh begitu maksud dia, ya. Maka segala-galanya terhenti. Ya. Tengok Allah turunkan musibah taun, ribuan, ratusan ribu mati, kemudian selesai, hilang begitu saja, betul kan? Dunia kembali kepada asal. Kemana perginya taun itu? Jangankan taun, kita sendiri ada pengalaman. Cuba kita lihat, kita sebagai orang yang kerjanya menternak. Dia biasa menternak lembu, menternak kambing, menternak ayam khususnya. Bukan ayam daging. Contohnya dia bela ayam kampung. Tiba-tiba dalam bertahun-tahun dia bela ayam, tiba-tiba datang satu kali itu penyakit. Serentak datang, mati semuanya. Meninggalkan sisa 2-3 ekor saja. Kemudian tiba-tiba hilang begitu saja sakit itu, tiba-tiba ayam pun berkembang biak, sihat kembali. Dia tak guna ubat apa-apa pun. Nampak tak? Allah Ta'ala yang mendatangkan sakit terhadap haiwan, Allah ambil juga sakit itu. Tiba-tiba dia bela ayam makin banyak pun nak jadi. Penyakit itu dah tak ada lagi, pergi, berlalu. Sebab nak memperingatkan dia, kamu selama ni lalai daripada Allah. Wahai penternak, ingat daripada Allah, bertaubat dan istighfar dia. Ya, maka dengan itu Allah ganti dia dengan hasil ternak kaya lebih banyak daripada yang dia musnah itu. Masya Allah. Itu Allah tunjuk. Apa saja peristiwa yang berlaku, Allah suruh kita berfikir. Berfikir, ya ulil albab. Tu, setiap sesuatu ada sebab, ada hikmah. Tapi kalau manusia masih lagi lalai, leka, tak ambil tahu, tak ambil peduli, bahkan hidupnya bertambah parah, ya, bertambah lupa pada Allah, bertambah jauh, bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Jadi kewajipan kita semua untuk kembali kepada Allah, menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Apa akibat dia? Ya, Allah akan turunkan limpah kurnianya kepada dunia ini dan seisinya. Bukan pada kita saja, pada dunia ini. Makhluk lain pun meraih rahmat dan seumpamanya. Tetapi apa kata Allah? Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya. Jadi bentuk siksaan ni, COVID ni bentuk siksaan. Kalau dia bukan siksaan, tentu kita merasa selesa, betul kan? Jadi hendaklah kita ni jadi individu, rakyat yang bertanggungjawab. Tunaikan kewajipan kita kepada Allah, tunaikan kewajipan kita kepada apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kasihan kepada orang-orang yang terlibat di dalam merawat, para doktor, para jururawat, siapa sajalah yang berada di hospital, yang bawa van ambulan, yang menguruskan pengkebumian jenazah. Kasihan. Ya, akibat apa? Tidak pedulinya kita terhadap apa yang telah ditetapkan, ikut aturan. Ya. Dalam urusan itu menyebabkan menyulitkan orang lain, kan itu merupakan dosa. Ya, maka hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikut aturan yang telah ditetapkan ya oleh Allah, iaitu bersegera bertaubat, beristighfar. Itu jalan yang paling cepat, jalan yang paling pintas. Apabila bergabung seluruhnya, ya, umat Islam ini kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan, kembali memperbaiki diri mereka dalam mentauhidkan dan beribadah kepada Allah, menjaga lisan,
menjaga tangan. Cuba lihat maksiat tangan, maksiat lisan, bersepah-sepah dalam media masa hari ini. Tengok apa yang mereka tak tulis dalam Facebook tu. Ketika mengomentar para pemerintah, ketika mengomentar pihak yang tidak sehaluan dengan mereka, khususnya dalam jurusan agama. Cuba lihat apa perkataan yang mereka gunakan. Perkataan semuanya adalah daripada perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Di situ saja mendatangkan kegusaran dan kekhawatiran pada kita bagaimana Allah Ta'ala akan angkat musibah ini. Kerana tangan-tangan manusia itulah yang menyebabkan berlaku kerosakan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan apa saja yang berlaku di dunia ini akibat kita, bukan akibat orang lain. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Cuba kita lihat banjir. Dulu zaman kita waktu kecil jarang nak tengok banjir. Banjir berlaku mendadak, kemudian berlaku di tempat-tempat yang tak pernah berlaku. Sekarang berlaku luar biasa, tak dijangka sampai tenggelam anda. Tempat yang tak pernah banjir ni. Banjir segera berlaku. Kenapa berlaku banjir itu? Salah satu puncanya akibat tangan-tangan manusia, betul kan? Menggondolkan hutan. Tempat yang tak patut dia gondolkan hutan tu habis semua. Hilang air terjun yang indah. Habis. Dia tak peduli. Yang rakusnya adalah untuk meraih dunia. Ini kan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Sebab itu kembali kepada Allah. Jadi Allah turunkan musibah ni bersebab akibat tangan-tangan manusia, kejahatan manusia, kerakusan manusia, baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Bila dua bergabung, lagi parah musibah yang Allah Ta'ala timpakan. Dan semua orang pasti akan terkena. Semua. Maka kewajipan kita adalah memberikan peringatan, tak lain dan tak bukan untuk diri kita dan orang lain, agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka jalan yang efektif adalah bertaubat, beristighfar. Dan bab ini telah banyak dilakukan penjelasan demi penjelasan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak mengucapkan istighfar, nescaya Allah akan memberikan pemecahan untuk semua kegelisahannya. Kegelisahannya akan terselesaikan. Dan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Nampak? Setiap kesulitan. Musibah COVID ni sulit tak? Sulit, sangat sulit. Wahai para pemimpin, wahai orang-orang yang memiliki kekuasaan, ikutilah cara yang diajar oleh Nabi SAW. Inilah dia imunisasi syariat yang paling efektif. Lebih efektif daripada vaksin dulu. Vaksin yang paling efektif, vaksin syariat yang diajar oleh siapa? Allah Ta'ala. Jadi disebut perbanyakkan istighfar itu merupakan jalan keluar untuk setiap kesulitan, serta rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Tengok Allah datangkan musibah, rezeki bermasalah tak? Ramai manusia hilang rezeki. Hilang pekerjaan, hilang tempat pergantungan. Ahli keluarga kena COVID, meninggal, hilang tempat pergantungan. Orang yang bekerja hilang juga. Macam-macam berlaku. Dia domino effect, cause and effect. Semua terkait, tak ada satu yang terlepas. Masya Allah. Jadi segeralah untuk kita beristighfar. Dan istighfar itu sebagaimana yang kita sebut, contohilah istighfarnya Nabi SAW. Masing-masing. Bukan duk ramai-ramai berkumpul, istighfar ramai-ramai. Itu adalah bid'ah, jangan dibuat. Buat munajat beramai-ramai, berjamaah. Bagi pula gelaran yang keren-keren. Munajat perdana, istighfar perdana, majlis istighazah perdana. Lagi turun bala dia. Sebab apa? Menyanggahi perintah Allah. Allah tak perintahkan begitu. Yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan adalah setiap diri buat perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. For things to change, you have to change yourself. Start with yourself first.
Then the rest will follow as an example, good example shown by yourself. Bercakap dan berbuat. Sebab itu jangan lupa untuk kita melakukan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Zikir pagi petang, jangan lupa. Tak boleh baca semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ambil yang paling utama. Contoh, Sayyidul Istighfar, jangan lupa. Tak banyak pun, baca sekali je. Ya. Selepas subuh ini, baca. Selepas zuhur nanti, sampai asar baca. Atau asar ke maghrib baca. Baca Sayyidul Istighfar. Ya. Satu saja dah mewakili. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Ini Sayyidul Istighfar, penghulu. Setiap benda ni ada ketua dia, ada penghulu dia, betul kan? Nabi SAW penghulu segala rasul, ketua segala rasul. Kita ni adalah umat penghulu segala umat. Banyak tak Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada kita? Di antaranya keistimewaannya adalah menerusi diangkatnya musibah itu dengan Sayyidul Istighfar. Baca. Ya. Kalau tak mampu nak baca 70 kali, 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ataupun ya, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca yang ni sekali, kabur semua sekali dah. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Itu kan pengakuan, ketundukan. Tengok doa-doa yang sangat efektif ni, doa-doa seperti ini. Pertama, buat pengakuan. Buat pengisytiharan. Kita ni adalah hamba. Rabb itu adalah Allah yang wajib kita ibadahi. Bila ibadah maksudnya salah satu jurusan yang paling besar, berharap, bermohon, berdoa kepada Allah. Bukan pada makhluk. Sebab itu nanti datang bab yang kedua, iaitu bab yang ketiga. Ya, bab yang keempat. Bab yang kelima. Semuanya berkaitan dengan perkara tersebut. Ya, terutamanya bahagian yang keenam dalam bab yang kelima itu. Jangan mengadu kepada sesama makhluk. Mengadulah kepada Allah. Bagaimana mengadu itu? Inilah dia. Dengan istighfar dan berdoa. Berharap kepada Allah. Ya Allah, angkatlah musibah yang menimpa kami ini. Kembalilah kami seperti sedia kala. Ya. Tapi tentu dengan syarat. Iaitu dengan mengikut aturan Allah Ta'ala. Jadi bacalah Sayyidul Istighfar. Sehingga berkata Nabi SAW, wa man qala laha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya pada pagi hari dengan penuh keikhlasan dan yakin akan pahalanya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum datangnya waktu petang, maka niscaya dia menjadi penghuni syurga. Maknanya bersih, dosa-dosanya diampuni. Ya. Wa man qala laha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang membacanya pada petang nanti dengan ikhlas dan yakin akan pahalanya, lalu dia meninggal dunia sebelum pagi menjelang, niscaya dia termasuk penghuni syurga. Dan ini merupakan istighfar yang sangat agung. Di samping istighfar itu untuk membersihkan diri, mendapat pengampunan, ya, dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia, Allah angkat segala musibah. Dengan itu, maka sedikit demi sedikit terkuatlah tabir musibah, sedikit demi sedikit pergi jauh meninggalkan kita. Maka jangan lupakan kaedah yang sangat agung yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan hanya bergantung dengan usaha ikhtiar menurut akal fikiran manusia. Jangan sekali-kali. Ya, kerana itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kerana itu bahkan menambahkan jauh lagi pada Allah. Dan sebab itu dalam doa sebelum ini kan diingatkan kepada kita, iaitu kita minta pada Allah, iaitu jangan sekali-kali kita lepas daripada pengawasan Allah Ta'ala walaupun sesaat. Betul kan? Kita mohon pertolongan pada Allah. Jangan kita ni, ya, urusan kita ni kita bergantung pada diri kita, tak? Kita bergantung kepada usaha kita dan kemuncak bergantung pada Allah mutlak. Sebab itu di antara doa yang telah kita pelajari, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharapkan limpahan rahmatmu, maka janganlah engkau serahkan urusanku pada diriku sendiri walau sekejap mata. Nampak tak? Sekelip mata. Oh, ni semua usaha kita ni
buat aturan itu, buat aturan ni, jaga jarak dan sebagainya. Tapi berhenti dekat tu. Tak dikaitkan dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Ya, maka Allah akan biar kita tuyul hayam, tak tentu arah, tak tentu hala. Haywire. Ya. Sentiasa berada dalam situasi yang uncertainty. Tak pasti, not sure. Ya. Hilang punca. Kenapa? Puncanya daripada Allah, kembali kepadanya, puncanya itu. Ya, perbaikilah seluruh urusanku, tiada roh yang berhak diibadahi selain kau. Ini adalah menjelaskan tentang kebergantungan hamba, tauhid kepada roh. Maka kembalilah kepada cara ini. Di samping cara yang kamu buat dalam urusan dunia. Bila bergabung dua perkara ini, sempurnalah. Maka dengan itu Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada segala musibah. Tapi sayang, itulah kesayangannya. Umat Islam tidak kembali kepada cara yang diajar oleh Nabi SAW. Inilah dia imunisasi syariat yang paling efektif. Ya, khazanah yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, bahkan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, sebab itu selama mana kita mencari lain daripada jalan Islam, selama itulah kita akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala terkapai-kapai, teraba-raba, ia tercari-cari. Akhirnya bukan masalah itu dapat dikurangkan, bahkan masalah bertambah-tambah, bertimpa-timpa. Jangan jadi seperti itu. Langkahnya, jalannya jelas terang di depan kita, maka ambillah jalan itu. Semoga Allah Ta'ala yang menggerakkan hati para pemimpin kita, ya, orang-orang yang berkompeten dalam jurusan agama, para alim ulama, para mufti dan sebagainya, memainkan peranan mereka untuk mengingatkan umat, bersama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, meninggalkan amal-amal toleh, maksiat, yang menjaga tangan, menjaga lisan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan persaudaraan sesama muslim, ya, fitnah, yang mencela, mengutuk, menipu, menghina, semuanya ditinggalkan. Ya, kembali kepada cara yang diajar oleh Nabi SAW, berkata baik, menghubungkan silaturahim, mengambil berat sesama, saling nasihat menasihati, ya, taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Maka dengan itu Allah selamatkan kita daripada segala musibah, dan Allah hilangkan, Allah kembalikan kita kepada keadaan yang aman, damai, tenang dan tentera. Sebab itu berkata Nabi SAW, ya, barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan keamanan, sihat tubuh badan, ada makanan pada hari itu, seolah-olah dunia dihimpunkan kepadanya. Ya, inilah dia nikmat yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengurniakan perkara itu, ya, kepada kita kesemuanya, kembali pada keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan kesilapan kita memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita kesemuanya. InsyaAllah panjang umur, kita akan masuk nanti bahagian yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah. Ini adalah premis yang kedua yang sangat penting setelah kita memohon keampunan kepada Allah, iaitu berbaik sangka kepada Allah, iaitu ujian yang Allah timpakan ini bukan Allah nak mendera kita, bukan nak mendatangkan bala pada kita, tapi sebagai satu hikmah yang sangat besar kepada kita, iaitu menyedarkan dan mengisahkan kita agar tidak ada jalan lain melainkan kamu kena kembali kepada aku sebagai Rabb kamu yang wajib kamu taati, yang wajib kamu, ya, ibadahi. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita kesemuanya nanti di negeri akhirat, di dalam syurga Firdaus, bersama dengan pengarang kita ini, Syekh Dr. Abdullah bin Ali Al-Ju'aitin hafizahullah Ta'ala, dapat kita bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan para sahabat, dan bersama dengan ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.